Okey, jadi maknanya apa yang belajar semalam tu adalah kita panggil biofield tuning. Biofield tuning pasal kita guna tuning fork tu, dan kita gemakan dia kan. Kita guna tuning fork dan kita gemakan tuning fork ni. Jadi bila kita gemakan tuning fork ni dekat dengan badan kita, okey. Ini tuning fork. Jadi bila kita gemakan tuning fork ni dekat dengan badan kita macam ni, badan kita sebenarnya ada energy field. Energy field maknanya dia ada apa kita panggil padang. Orang panggil padang ke? Field tu apa dia? Field tu padang. Okey, padang lah. Padang ke apa benda. Maknanya keliling kita ni tak boleh ni. Nak ni ke? Ni tak apa. Ada ni. Okey. Jadi keliling kita ni memang ada gelombang. Ada gelombang. So gelombang ni kita panggil energy field. Tenaga ataupun energy. Semua orang ada. Tak boleh tidak, semua orang ada. Jadi kalau kita tengok badan kita ni kalau kita pergi, kalau saya pergi dekat dengan awak macam ni kan. Dekat sikit. Walaupun saya tak usik awak ada rasa geli-geli kan? Kan? Cuba datang dekat. Okey. Ada rasa geli-geli kan? Okey. Jadi ini sebab kita ni semua ada pancaran. Itu yang kita panggil biofield. Human biofield. Jadi maknanya itulah dia yang kita panggil biofield. So tuning, kenapa kita kata tuning? Sebab kita guna tuning fork. Jadi setiap tuning fork dia ada dia punya hertz dia. Kalau awak tengok kat sini, ni ada tu 3. Yang ini 396 hertz. Okay, jadi setiap tuning fork ni dia ada hertz dia. Alright. Jadi bila kita buat kita run dia punya hertz tu dekat kita punya biofield, dia akan dapat detect kepincangan yang ada dekat kita punya biofield. Apa dia? Kepincangan. Apa maksud kepincangan? Gegaran, bukan? Kepincangan tu maknanya turbulence ataupun tak normal. Pincang tu tak normal lah. Jadi maknanya setiap daripada biofield kita dia ada dia punya hertz dia juga. Yang ni ada hertz, kita punya ni pun ada hertz. Dia ada hertz tu maknanya frekuensi. Jadi kalau kita tengok pada tuning fork ni, dia akan ada macam frekuensi macam do, re, mi, fa, so kan? Jadi ikut macam irama ya. Dia ada banyak scale lah, skala dia lain-lain. Ada yang do, re, mi, fa, so punya scale. Ada yang saya pun dah lupa scale yang tuning fork yang ni. Tetapi dia ada different scale. Okey, dan sebenarnya kesan kita guna yang besar atau yang kecil, hertz lain mungkin ada lain kesan. Jadi yang ini kita boleh macam tukar-tukar. Macam kita mula-mula kita buat dengan yang hertz rendah, lepas tu kita buat dengan hertz tinggi. Itu kita punya eksperimen kita lah, nak tengok yang mana satu yang akan membuahkan hasil yang banyak. Kira setiap tuning fork tu bunyi dia lain. Yes. Kalau kita tahu setiap tuning fork tu bunyi dia lain, awak boleh test tengok. Okey. Kita yang ni. Test yang ni. Awak boleh test. Ya, dia bunyi lain-lain. Okey, sebab dia punya hertz berbeza. Okey, hertz dia berbeza. Jadi ada yang bunyi lebih kuat, lebih tinggi, ada yang bunyi lebih rendah. Ada yang bunyi rendah, ada yang bunyi kan. Basically, selalunya yang belah-belah bawah ni kita nak pakai yang besar. Macam belah-belah bawah ni kita guna yang yang lebih besar. Bila sampai ke atas kita guna yang lagi kecil. Jadi kita boleh tukar-tukar, kita eksperimen tengok dan kita tengok apa sakit kita lebih suka yang mana. Okey? Jadi bila kita buat kita buat tuning fork tu, kita akan dapat dia punya result lah. Macam yang ni kan, macam yang ni yang ni patient yang lepas tu kita dapat result dia. Apa result dia yang ni? Dia tick kat mana yang ada problem. Dia around here. Okey. Jadi around here dia ada macam bunyi sama ada hilang. Kadang-kadang hilang bunyi. Dia tengah ketepuk, lepas tu datang balik.
Jadi tempat yang hilang tu maknanya dia punya biofilm tu macam ada lopong, ada gap. So maknanya there's something happen time tu. Jadi sebenarnya yang ni peta ni dia tunjuk kiri dengan kanan. Yang ni peta orang yang pengalaman orang. Patient walk in ambil I tengah buat kelas. So yang ni apa ni, dia punya apa orang kata, dia punya apa yang kita tulis kat sini ni sebenarnya telah di apa orang kata, map peta ni telah dibuat oleh orang-orang yang sebelum ni, sebab dia tanya pesakit daripada sejarah, lepas tu dia check tengok kat mana pincang, jadi dia buat peta. Sebab tu kita ada peta ni, thinking about the past, worrying about the future. Kita ada peta ni sebab orang sebelum kita beratus-ratus tahun dia kumpul maklumat. Okey, dah dia dah buat tuning ni, dia kumpul maklumat dan kita ada maklumat dia sekarang. Yang ni lah maklumat dia. Faham ya? Okey, sebab tu kita dah ada peta, senang. Jadi kita beritahu. Jadi bila Jess semalam, bila Jess buat, saya tanya kat Jess, betul ke ni? Jess kata, betul. Sebab sebenarnya saya tak tahu ceritanya kan. Tetapi bila kita buat, kita dah tahu dia ni pincang kat sini, pincang kat sini. Apa maksud pincang tadi? Macam tak normal. Tak normal. Jadi maknanya kalau normal tu dia mesti ada rhythm, mesti ada harmoni, mesti ada sedap bunyi kan. Tak adalah bunyi tinggi sangat, merisik, rendah ataupun hilang bunyi. Okey, jadi dia kadang-kadang dia akan bunyi terlampau kuat, kadang-kadang dia hilang bunyi, kadang-kadang dia macam tukar tune. Ataupun kadang-kadang you akan dengar waving. Dia sepatutnya je kan kita dengar, ataupun kita dengar tangan kita vibrate kan. Tapi kadang-kadang dia nanti bunyi macam tu je, macam ada benda yang mengganggu. Apa dia mengganggu? Sebenarnya dalam biofield tu ada memori-memori trauma-trauma yang telah berlaku pada emosi kita pada masa tu. Okey? Jadi itulah dia biofield. Jadi bila kita pakai tuning fork tu, dia akan gegarkan balik dan normalkan balik yang mana yang tak normal. Macam kita tuning kereta lah. Dia menyihatkan lah. Yes. Dia bukan menyihatkan, dia mengimbangi semula. Dia imbangkan balik. Okey? Jadi benda macam ni sebenarnya lagi kita buat latihan, kita akan lebih peka. Jadi antara benda-benda yang saya nak you all buat adalah go through nota-nota yang pesakit yang dah lepas dan tengok apa komen-komen yang sini yang disebut. Jadi maknanya lain kali you boleh tahu ni tinggi ke, ni rendah ke. And as I told you, saya nak you buat 5, you buat 5. So buat satu poster. Kalau tak tahu nak buat poster, minta tolong Ada dengan Fadil, ajar macam mana nak buat poster. Poster tu tentang pengumuman kita ada beri kita tak boleh panggil rawatan, kita kata terapi ataupun sesi je, guna perkataan sesi je, sesi biofield percuma untuk 5 orang yang pertama. Tapi you ambil 5, jadi kita ada 10. Okey. Jangan buat lebih dari 2 sesi satu hari. Sebab apa? Bila kita buat biofield ni, kita macam awak pun nampak semalam saya berpeluh kan. Saya berpeluh, lepas tu saya kadang-kadang macam rasa ketat ni. Jadi bila kita buat biofield tu, kita punya energi pun guna sekali. So kalau awak cuba buat lebih pada 2, nanti awak pening. Satu. Nombor 2, kita kena lindung diri kita bila kita buat. Jadi sebelum kita buat, ya Allah ya Tuhanku, kau lindungilah aku daripada apa-apa energi-energi yang negatif. Lepas tu kalau orang Islam, dia bacalah baca ayat kursi 3 kul dengan Fatihah. And then bila awak nak sembuh, nak ni kata niat, ya Allah sembuhkanlah apa-apa yang ada, yang kepincangan yang ada. Dah faham perkataan pincangan? Kepincangan yang ada kat pesakit ini, dan pulihkanlah dia seperti yang terbaik yang dia boleh jadi. Okey. Dan ya Allah, sembuhkanlah diriku. Jadi kita masukkan kita sekali dalam penyembuhan tu. Okey. And then sebelum mula kita basuh tangan dan kita make sure kita punya tuning fork semua bersih. Okey, kita bersih, tuning fork kita semua bersih. Dan nombor 2, kita lepas dah habis pun kita kena basuh tangan. Dan kalau kita rasa macam pasien tu terlampau banyak masalah, macam rasa berat sangat,
pergi mandi. Awaknya pergi mandi. It's better. Sebab apa? Dengan air tu dia akan relief, dia akan buang apa-apa energi negatif yang mungkin terlekat kat awak. Ingat ni penting basuh tangan, basuh muka atau pergi mandi. Kita ada shower kat sini. Sebab kita dah masuk gelombang dia kan. Yes, kita dah masuk gelombang dia. Okey. Ada shower Jadi you bawa lah baju extra, bawa lah tuala apa semua untuk mandi. So saya nak laporan macam ni atas you punya yang patient yang you buat tu. Okay, you try. Ini tidak ada salah, tidak ada betul, tidak ada lulus, tidak ada gagal. I just want you to do it. Itu satu latihan. Supaya kita rasa. Supaya you rasa dan you dapat pengalaman. Okay, you rasa dan dapat pengalaman. Lepas kita dah bagi 10 ni free, kita akan bagi half price pula. Lepas tu baru kita bagi full price. Kak nak tanya kan, yang semua Syah tulis ni kan, dia tanya emosi, dia tanya cara tidur macam mana, semua dia tanya. Kena tanya ke? Yes, ada borang tadi saya tunjuk dekat mana borang tadi. Ada borang dia kena borang maklumat pesakit. Jadi kita kena tanya dia tentang diri dia lah, tentang dia ada sakit kat mana-mana ke, emosi dia ada gangguan apa-apa, kita tanya beforehand. Jadi yang ini orang kata pre-sesi interview. Okey. Lepas kita dah buat sesi tu, kita kena tunjuk kat dia kepincangan tu kat mana, kita tanya balik, you ada problem ni ke? Yang ni menunjukkan ini, saya jumpa kepincangan kat sini, bincang dengan dia. Okey, lepas tu you tanya kat dia lah, how do you feel lepas ni apa semua. And then you pesan kat dia, kalau apa-apa maklum balas dalam sehari dua ni, suruh dia bagi nombor telefon tu, suruh dia WhatsApp balik apa-apa maklum balas yang dia bagi. And bila dia bagi maklum balas, you pergi balik dekat nota dia and you tulis balik maklum balas dia lepas 2 hari ke 3 hari. Okey, ni dia punya borang feedback. You boleh tulis. And then yang ini kan ada file ni, so maknanya you kena file apa benda semua dan bagi satu kopi dekat klien. Okey, macam mana nak bagi kopi? You dah tulis apa semua, you photostat. Pakai printer yang kat bilik tu. Okey, dia akan photostat satu kopi kita simpan, satu kopi kita bagi kat patient and you bagi follow up appointment. Yes, you bagi follow up. Jadi yang mana you dah bagi free 5 kali tu, the second time dia datang, kata kat dia kita bagi 50% off. Okey, yang mana you bagi free tu bagi 3 kali 50% off. Sebab kita nak dia dapatkan dengan apa ni. Dan mungkin bila kalau kita dapat tahu dia punya problem, isu-isu dia, kita boleh prescribe juga bud flower. Bud flower ni ada 2 cara. Satu ialah you suruh saya buatkan resonance, cairkan bud flower. 2, saya akan ajar satu lagi ilmu dowsing namanya. Dan nombor 3, kita boleh kaji remedy tu. Nanti saya print out bud flower tu, apa dia. Kita boleh kaji remedy tu dan kita boleh pilih ikut firasat kita ataupun buat dowsing. Nanti dowsing saya akan ajar. Okey, dowsing saya akan ajar. Dia macam masa testing juga. Alright. So yang ini dah tahu dah apa nak buat. Okey, Ain cerita kat saya apa nak buat. Mulai esok kiranya kami akan, Bukanlah mulai besok. Mulai bila you dah bersedia dan ada pelanggan lah. Sekarang ni, hari ni dengan besok buat poster dulu. Buat poster, tunjuk kat saya. Kalau dah lulus, kita upkan dekat kita punya Facebook page. Dan saya akan upkan kat saya punya page. Okey, itu nombor 1. Lagi? Lepas tu? Ulang kaji ni, nak tahu supaya kalau kita buat, kita boleh tahu bagi tahu pasien lah macam mana untuk contoh titik-titik ni apa yang masa buat tu kan, kena tahu yang benar masa-masa lalu ibu bapa semua tu. Jadi kita kena tahulah titik-titik dia. Okey. Ulang kaji semua. Okey. Jadi langkah-langkah untuk pesakit apa dia? Langkah-langkah dia. Kalau pesakit tu dah datang. Sesi, bukan terapi, bukan sesi. Sesi apa? Biofield tuning. Biofield tuning mengguna tuning fork. Okey. So kita akan bagi tahu kat pesakit, ini adalah sesi. Dia bukan rawatan, tetapi untuk betulkan dia punya untuk tune balik dia punya biofield supaya apa-apa kepincangan yang ada kat biofield itu boleh normal balik. Okey, saya nak bagi tahu. Jadi bila kita dah buat kan, katakanlah kita dah buat macam kita dapat rasa kan, kita buat, kita dapat rasa, oh sini ada kepincangan. Macam mana cara kita nak hilangkan kepincangan tu?
Okey, satu cara adalah kita ulang-ulang. Oh. Ulang-ulang. Jadi bila kita ulang, kita tengok tak jalan. Katakanlah kita ulang tak boleh. Tukar tuning fork lain. Ulang lagi. Okey, ulang lagi. Sampai kita dapat betulkan kepincangan tu. Maknanya sampai kita tak dengar dah kepincangan tu. Bererti bahawa kita dah dapat betulkan. Ha? Okey, itu cara untuk nak betulkan balik dia punya. Kita ulang-ulang. Okey. Katakanlah pesakit kata ada sakit dekat sini ke apa, kita buat apa? Kita pakai yang weighted tuning fork, weighted apa yang ada dua tu, dan kita akan letak dekat tempat-tempat yang sakit. Selalunya kita kena letak atas tulang ataupun kita guna kristal. Okey? Dia ada titik tertentu lah untuk letak yang mana yang tak, sakit. kita boleh letak kat poin-poin yang sakit. Tak kisah kat mana-mana. Tapi kalau kita pakai direct, kita kena letak kat tulang. Direct kat tulang. Kalau indirect, kita boleh pakai dengan batu kristal. Dah letak batu kristal, tu kita pakai. Okey, saya ada batu kristal yang mana batu kristal? Okey, yang ini kan contohnya kan. Batu kristal ni ada point, okey? So bila kita letak dekat, katakanlah sakit tu kat sini, katakanlah kat sini kan. So batu kristal tu ada point. Kita letak macam ni. Nampak? Okey, dia akan membantu pasal bila kita ada tumpuan sakit, maknanya sini dia punya biofil dia apa dia? Pincang. Block ataupun pincang. Energy block. So bila ada energy block, bila kita tekan, kita akan gegarkan balik supaya dia boleh mengalir balik. Macam kita ada pipe tersumbat, kita kacau, lepas tu pipe tu tak tersumbat. Okey, macam mana you nak kenal point dia? Satu, point tu sakit. Nombor dua, you boleh tengok rajah meridian yang ada tu. You cuba perhati tengok point tu kat meridian mana, you boleh guna meridian tu. Ada gambar meridian yang dekat dinding? Ada, tapi dah pindah dekat bilik bekam. Dah pindah dekat bilik. Dah pindah kat bilik bekam. Tak apa, boleh tengok. Dan nanti saya ada rajah, nanti you buka, nanti saya tunjukkan kat mana you boleh cari gambar-gambar tu. Okey, dah faham lah tentang biofil? Dah faham apa yang kita buat sekarang? Yang gegarkan dan sebagainya. Okey? You dah jadi pesakit belum lagi? Belum, jadi petang. Petang nanti. Tangga ya? Nanti saya buat. Okey, tidur nyenyak semalam ya? Ya, Tak banyak fikir? Sampai saya terlambat bangun. Okey, Alhamdulillah. Jadi at least you dapat rasa kesan dia. Dan mungkin you kalau tengok betul-betul, mungkin ada emosi you ada macam lain sikit. Dan mungkin you punya tindak tanduk pun boleh berbeza daripada sebelum ni. Betul. Ada, betul? Apa benda yang berbeza? Dari tidak berani jadi lebih berani. Lebih berani, yes. Sebab saya kata you punya energi kat sini tu kuat sangat, macam you tahan benda kan. Kan dekat throat center tadi kan. So maknanya dia banyak benda dia nak cakap, tetapi dia duduk kat sini tak boleh nak keluar. Macam ada anak-anak ayam ni melompat-lompat kat sini, tak ada jalan nak keluar. So sekarang ni bila kita dah cuba betulkan dia punya biofil, so anak-anak ayam ni dia dah keluar dah macam-macam dia cakap macam tu. Kan? Okey. So yang ini yang kita bagi tahu dekat pesakit bila pelanggan, bila dah habis sesi tu, kita kata mungkin ada perubahan-perubahan pada emosi dan pada tindak tanduk you kena buat observation. Okey. Nanti later mungkin bila kalau you all dah cuba buat apa semua, kita buat checklist kat pesakit sebelum dengan selepas. Bukan immediately selepas. Mungkin kalau dia datang untuk sesi yang akan datang tu, kita buat checklist tu balik. Jadi dalam checklist tu kita boleh tengok apa berubah dekat dalam dia. Dan pesakit dia lebih suka kalau dia tahu apa yang berubah. Jadi kadang-kadang pesakit tu bila pelanggan, ni hanya pesakit pelanggan. Pelanggan tu bila time yang dia, apa orang kata, bila kita datang balik, okey tak ada apa-apa perubahan. Tapi bila kita go through kita punya checklist, barulah kita akan tahu perubahan. Saya selalu macam yang homeopati pun, dia kata tak ada apa-apa. Tapi bila kita tanya balik, rupanya ada banyak perubahan tapi dia dah lupa. Dia tak sedar. So banyak orang macam tu. Bila dia dah okey, dia tak ingat apa yang tak okey. Sebab tu kita simpan rekod. Jadi kita boleh tunjuk balik kat dia. Ni. Satu lagi langkah yang kita boleh buat, kita boleh ambil gambar sebelum dan selepas tuning fork. Kita ambil gambar biofil sebelum dengan selepas. Memang selalunya akan ada perubahan. Okey, jadi kalau ada ambil gambar, then you
tolong kepilkan balik dalam dia punya tu record. In fact kan tak payah buat yang ini, kena ada kalau saya rasa kalau you buat yang dia punya peta ni kan, memang paper copy tu bagus, tetapi kalau boleh kita scan masuk dalam dalam laptop. Jadi maknanya setiap pelanggan tu dia ada file soft copy. Jadi apa-apa rekod dia, biofil dia, gambar biofil dia apa semua. Jadi awak dah tahu apa kaitan gambar biofil tu dengan yang Unifor ni. Gambar biofil tu adalah peta yang mana kita boleh nampak kepincangan dia melalui warna. Yang ini kita boleh dengar dan rasa kepincangan dia guna Unifor. Jadi bila kita tengok gambar tu dengan kita buat yang ni, dia boleh ada kait. Nampak? Okey? Pelik yelah, tetapi you nampak sendiri dia punya kesan kan? Betul. Benda ni nampak macam tak logik, tapi bila buat sendiri baru dapat tahu. Betul, masa Syah mula pun dia kata pelik, tapi lama-lama baru dia faham benda tu. Okey? Jadi maknanya you kena buat, you kena rasa sendiri, dan mungkin ambil lah rawatan kira macam seminggu sekali buat. Ain buat untuk Jess buat untuk Ain, untuk nak dapatkan keseimbangan tu. Okay. And then kalau macam ada you punya kawan-kawan atau nak cuba, kita bagilah free. Walaupun yang 5 tu kita pelanggan kita lah. Tapi kalau you punya saudara ke apa nak, you buat lah untuk dia free, tak apa. Sebab itu saudara you. Okay. Alright. Okay dah. 20 minit juga.